Lagi tuan-tuan, rezeki datang sebab kita fokus beribadah kepada Allah. Bukannya urusan ibadah ni merupakan urusan sampingan, tempelan. Bagaimana tuan-tuan? Kita dah hidup ni, cuba lihat. Makan penting tak? Penting, supaya badan sihat. Sembahyang penting tak? Jangan jadikan sembahyang tu hanya sebagai tempelan saja. Melihat orang pergi sembahyang Jumaat, malu kita duduk office tak sembahyang Jumaat, pergi jugalah. Niat pun dah tak betul tuan-tuan. Macam budak-budak, seperti disifatkan Imam Ghazali. Kerana itu dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi SAW pernah bersabda, yaqulu tabaraka wa ta'ala, ya ibn Adam, tafarrag li ibadati, amla qalbaka ghinan wa amla yadayka rizqa. Ya ibn Adam, la taba'ad baini, la taba'ad minni, fa amla qalbaka fakran wa amla yadayka syughlan. Wahai anak Adam, wahai manusia, fokus dalam ibadah kepadaku, nescaya aku akan penuhkan hatimu dengan kekayaan. Kaya ini maksudkan kaya hati tuan-tuan. Dan aku penuhkan kedua tanganmu dengan rezeki. Wahai manusia, janganlah engkau menjauhkan diri daripadaku, kerana aku akan menyebabkan hati kamu itu fakir dan tangan kamu sibuk dengan kerja tapi hasilnya tidak ada. Kerja macam-macam buat, tapi haram, apa pun pulangannya tidak ada. Apa kau buat nak? Bisnes, apa pulangan? Sewa rumah kenapa tak bayar? Kereta kenapa tak bayar? Nampak tuan-tuan, kita sibuk dengan benda yang tak datang kepentingan untuk kita. Kenapa? Kerana hati kita menjadikan Allah SWT ni bukan benda utama. Maka Allah akan menyebabkan hati kita ni kosong tuan-tuan. Satu kisah yang menarik tuan-tuan, tuan-tuan merujuk dalam kitab Rasul Mulia berkaitan dengan meninggalkan terung yang haram. Kisah yang berlaku di kota Damsyik kira-kira 70 tahun yang lalu, dekat sebuah masjid yang bernama Masjid Taubah. Masjid ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dihadiri ramai ratusan bahkan ribuan pelajar untuk belajar daripada para ulama yang ada di Damsyik, itu ramai, Dimashq. Salah seorang daripadanya bernama Sulaim As-Suyuti, yang terkenal dengan pandai dan sangat saleh, tetapi seorang yang sangat miskin. Dia tak ada tempat nak berteduh melainkan sebuah bilik yang sangat zuhud dalam masjid tersebut tuan-tuan. Pada satu hari, kerana kelaparan yang amat sangat, sudah 2 hari tidak makan, hanya minum air saja, kelaparan mula menyengat perutnya. Dia pun mencari makanan untuk dimakan. Dalam keadaan terdesak seperti itu, boleh makan bangkai tuan-tuan, boleh mencuri untuk menghilangkan kelaparan yang berlaku. Sekadar itu sahaja dalam darurat. Maka tuan-tuan dalam hati dan dikasih sekalian, ini kisah seorang yang saleh. Masjid Taubah ni terletak di tengah-tengah kota. Jadi rumah berdekatan dengannya, atapnya saling bersentuhan. Kalau seorang mau berjalan daripada atas atap masjid ni, dia boleh pijak mana-mana bumbung rumah yang berdekatan dan berjalanlah satu kampung tersebut. Dia pun naik ke atas ni masjid, melangkah satu rumah kepada rumah yang lain, melihat kalau daripada tempat yang tinggi seperti itu ada makanan terbuang. Tidak lama kemudian dia lalu di sebuah rumah yang kosong. Daripada rumah itu keluarlah bau harum yang amat menarik, menggoda hati. Dia melompat masuk ke rumah tersebut, berlari ke dapur. Sekali buka tudung kuali tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, Sulaim As-Suyuti pun terpandang terung-terung yang sedang dimasak. Dipanggil bazinjan mahsyi. Tangannya pun segera mengambil satu daripadanya untuk dinikmati, menggigit. Sebelum sempat dia menelan, akalnya yang sihat itu telah mengingatkannya, berkata kepadanya, hai Sulaim, kau menceroboh rumah orang, makan daripada semua yang tidak dibenarkan. Dia merasa sangat menyesal, walaupun dalam keadaan itu dibenarkan bagi orang yang lapar seperti ini. Tapi menceroboh ni satu dosa. Dia pun mengembalikan terung itu yang belum dimakan habis, berlarilah pergi ke masjid semula dalam perasaan malu. Ulama-ulama yang mengajar ni, mereka ada kasyaf tuan-tuan, karamah yang Allah berikan kepada para ulama. Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, apa yang berlaku di sini artinya Sulaim merasa malu terhadap dirinya sendiri atas kelakuan yang tidak sengaja dilakukan itu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sekarang dia duduk dalam majlis ilmu, tuan guru mengajar, dia tidak dapat memahami pelajaran yang disampaikan kerana kelaparan yang amat sangat berlaku pada dirinya. Namun tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, selesai majlis, semua orang kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada yang tinggal dalam masjid itu melainkan tuan guru ini dan Sulaim. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan bernikab, berpurdah, datang berbicara kepada tuan Syekh dengan suara yang sangat halus. Lantas Syekhnya ini memanggil Sulaim, berkata kepadanya, wahai Sulaim, perempuan ini memberitahuku bahawa suaminya baru meninggal dunia. Dia seorang yang asing di sini, tidak ada yang akan menjaganya melainkan pakciknya yang sudah tua. Dia ada sebuah rumah diwarisi daripada suami dahulu, Allah yarham, dan semua harta suaminya.
Dia minta aku mencarikan baginya seorang suami yang dapat menjaganya daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Mahukah engkau menikahinya? Selain berkata tanpa teragak-agak atas recommendation Tuan Guru ni, ya, wahai Tuan Guru, saya menerima. Lalu Syekh ini bertanya kepada perempuan tersebut, mahukah engkau menerimanya sebagai suami? Jawapannya, ya, wahai Tuan Guru. Lalu Syekh ini memanggil pakcik perempuan tersebut, menghadirkan diri dan 2 orang saksi, dan akad nikah pun berjalan dengan sempurna. Lalu Syekh yang telah berkata kepada perempuan tersebut, bawalah pulang suamimu ini, iaitu Sulaim. Perempuan ini pun memimpinlah suami ini ke rumah tempat tinggal. Apabila perempuan ini menyingkap nikapnya, Masya Allah, ternyatalah dia seorang wanita yang muda dan sangat cantik. Dalam hati Sulaim, seolah-olah dia telah mengenali rumah yang dibawa oleh isteri baru ini, isteri yang baru dikahwini. Dia merasakan macam pernah lihat saja rumah ni. Tuan-tuan, ketika Sulaim keheranan melihat rumah tersebut, isteri bertanya, mahukah kau makan? Jawab Sulaim, ya. Isterinya segera pergi ke dapur, membuka penutup kuali. Tetapi dia terkejut melihat terung-terungnya yang telah siap dimasak itu seolah-olah telah disentuh oleh seseorang. Lalu Sulaim pun menangis dan menceritakan pengalamannya. Tuan-tuan, dengan senyum penuh makna, isinya berkata, inilah hasil daripada sifat amanah. Engkau meninggalkan sebiji terung yang haram, lalu Allah berikan kepadamu rumah ini beserta isi keluarga dalamnya, sisi seluruh isinya. Maka tuan-tuan dalam hati dan dikasih wasiat, kisah ni kalau kita lihat mempunyai kaitan yang rapat dengan mencari rezeki yang halal. Jangan cari yang haram, tuan-tuan. Walaupun kita merasakan yang haram itu banyak, tapi apa yang Allah SWT berikan, yang diperoleh dengan cara yang haram itu akan ditarik balik semula. Ditarik dunia berat untuk kita mengalami, ditarik di akhirat seperti yang telah kita pelajari, lebih dahsyat lagi hukumannya. InsyaAllah kita akan huraikan lagi beberapa perkara berkaitan dengan step-step, cadangan-cadangan, pintu-pintu rezeki yang penting untuk kita fahami. Jaminan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang menjaga ibadah. Ya bani Adam, tafarrag li ibadati, amla qalbaka ghinan wa amla yadaka rizqan. Kamu beribadah kepadaku, aku akan kayakan kamu, aku akan cukupkan segala keperluanmu. Kamu tidak beribadah kepadaku, kamu menganggap urusan ibadah ni perkara yang tidak penting, maka aku pun akan menjadikan urusan rezekimu tidak penting. Maka tuan-tuan, ambillah penghayatan daripada hadis yang disampaikan ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi beberapa langkah petua untuk mendapat rezeki yang murah, umur yang berkat, seperti yang diajar oleh Quran, diajar oleh hadis-hadis Nabi SAW dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.